Ada wakil yang bercakap tentang ramai graduate yang tak ada pekerjaan. Dia tak ada pekerjaan ini ada beberapa sebab. Antaranya sebab kebolehan dia berkomunikasi umpamanya. Bukan saja kelulusan ijazah tu, tapi kebolehan dia berkomunikasi umpamanya kurang. Mungkin personality dia sebagainya. Jadi apa caranya? Saya dah minta supaya skim latihan Satu Malaysia untuk graduate yang tak ada pekerjaan ini kita tambah 100% lagi. Saya dah bercakap dengan pagi tadi Tan Sri Azman Khazanah. Saya kata semua GLC kalau tahun depan rancangannya 4,000, kita jadikan 10,000 untuk graduate kita yang tak ada pekerjaan. Saya buat ini sekali lagi kerana apa? Kerana hasrat para perwakilan dalam perhimpunan ini. Lagi apa? Reserve Melayu. Tanah Reserve Melayu mestilah kita pertahankan. Jadi saya minta semua menteri-menteri besar, negeri-negeri yang dikuasai oleh kita, pastikan tanah reserve itu kalau dibuka untuk pembangunan diganti dengan yang lain. Satu. Yang kedua saya nak sebut, tanah reserve ni jangan reserve saja. Mesti dibangunkan. Bila nak bangunkan mesti ada sumber kewangan. Sekarang ini saya diberitahu bahawa ada kesukaran dari segi perundangan, National Land Code dan juga enactment negeri untuk membolehkan akses kepada instrumen daripada Islamic Instrument pinjaman memajukan tanah-tanah reserve Melayu. Satu komiti telah pun ditubuhkan dan laporannya sudah pun disediakan, dan saya minta bahawa semua undang-undang yang perlu dipindah dibuat pindaan supaya tanah reserve Melayu ini boleh dibangunkan dengan nilai yang menguntungkan pemilik-pemilik. Kita tak boleh bangga dengan jumlah tanah, tapi pulangannya. Yang penting pulangannya kepada pemilik-pemilik tanah reserve Melayu. Saudara sekalian, saya nak sebut di sini tentang betapa pentingnya juga. Tadi Tan Sri Mahyudin telah mempaparkan kedudukan kursi-kursi kita. Kita tengok trend dia macam mana. Ada wakil yang kata kita tak perlu pada undi orang Cina. Saya nak beritahu bahawa kalau kita tengok dari segi sejarah, kenapa Tengku Abdul Rahman buat perikatan? Kalau tak menguntungkan kita, tuan-tuan ingat Tengku buat perikatan tak? Kalau pada tahun 1974 Tun Razak buat Barisan Nasional, kalau tak menguntungkan kita, tuan-tuan ingat Tun Razak buat perikatan Barisan Nasional. Kalau lepas Tun Razak, Tun Mahathir, Pak Lah, sampai zaman sekarang kita pertahankan Barisan Nasional. Kenapa? Mestilah ada sebab.
Kalau kita tak perlu kepada undi mereka, berapa kita wujudkan Perikatan dan Barisan Nasional? Saya masih ingat lagi berapa kali Tun Mahathir dalam perhimpunan ini sebut mengapa dia kalah dulu. Dia terangkan bahawa dalam straight fight, 1 lawan 1, kalau dicabut undi, katalah dicabut 3,000 daripada kita, dibagi pada pembangkang 3,000, defisitnya bukan 3,000 tapi 6,000. Sebab itulah dia kata dia kalah. Undi orang Melayu tak cukup nak ditampung. Sebab pada masa itu dia terkeluar ayat bahawa dia tak perlu kepada undi Cina. Dia kalah. Itu satu pengajaran pada dia. Tengok baru ni di Pangkalan Kubur. Saya pergi Pangkalan Kubur. Saya tanya di orang sana, berapa banyak kita menang tambah majoriti? Saya tanya undi orang Siam berapa? Orang Siam berapa? Dia kata 1,700 lebih. Kalau 1,700 pindah pada PAS, terjongkang barisan. Terjongkang. Tersungkur maknanya. Rebah kita. Orang Siam tak ramai. Tapi bila 1,700 pindah belah sana, defisitnya 3,400. Inilah yang dikata jangan menang sorak kampung tergadai. Jadi pakailah akal sikit. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, penting bagi kita menjaga Barisan Nasional ni. Tapi tidaklah sampai mengorbankan prinsip-prinsip yang dekat di hati kepada orang Melayu. Betul tuan-tuan? Sebab semua orang kata orang Melayu adil. Orang Melayu tegas. Kata Tan Sri Mahyudin tadi, tegas tapi adil pada orang lain. Itu dia kita. Social contract dan sebagainya, kenapa? Sebab kita nak tengok bukan saja soal pilihan raya, tapi kita nak membina sebuah negara Malaysia, negara bangsa yang berjaya. Ini hasrat kita.